pendidikan untuk anak-anak ni mestilah bermula daripada peringkat awal lagi lah, peringkat asas. Dan penerapan kafah ni berkaitan dengan agama. Jadi apa-apa hal pun memanglah sebagaimana dalam pengisian-pengisian saya di dalam setiap ceramah, memang dalam pendekatan pembinaan sebuah keluarga, salah satunya adalah mestilah berasaskan pada syariat dan agama. Jadi peperiksaan ni salah satu ujian untuk penilaian, tetapi pendidikannya itu yang mustahak. Penerapan nilai. Peperiksaan sekadar nak menilai, menguji sejauh mana kefahaman kita kan, sejauh mana yang cemerlang, mana yang biasa, tetapi paling penting adalah input untuk kita sampaikan kepada anak-anak. So ini adalah satu pendekatan yang baiklah yang dimainkan oleh Hati Munir. Yang ramai hari ini saya yakin ramai yang memberikan penekanan dalam aspek agama. Jadi pada mereka yang merasakan mengeluarkan duit sebahagian kecil, contohnya RM30, RM50 untuk pendidikan agama, mengaji dan sebagainya, kalau dianggap mahal, sebenarnya kita kena faham ia refleksnya adalah daripada aspek pendekatan sentuhan untuk akhlak dan juga adab, akhlak, adab dan agama. Dan seandainya kita mengambil ringan tentang perkara ini, seandainya anak-anak bila meningkat dewasa dan terbabit dengan gejala salah laku sosial yang negatif seperti penyalahgunaan dadah, maksiat dan juga aktiviti-aktiviti tidak bermoral yang lain, dihantar ke pusat pemulihan, bayar RM20,000 sebulan pun belum tentu boleh selesaikan masalah tu. Jadi lebih baik kita orang kata beringat sebelum kena, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi. Macam itulah. Itu sebab pentingnya sebagai ibu bapa sentuhan. Itu sebabnya macam program kita hari ni kan, motivasi yang kita buat ni, satu nak menggalakkan ibu bapa sendiri kena rapatkan diri dengan anak-anak. Dia tahu anak-anak dia ragam dia macam mana, anak dia ni masalah dia apa. Dan saya banyak jumpa kes anak-anak yang rebel, anak-anak yang akhirnya burn out, akhirnya anak dia tu jadi kemurungan, depresi yang tak sepatutnya berlaku sebab kita meletakkan dia pada tempat dia bukan pada tempat dia. Jadi benda ni lah sebenarnya perlu hati-hati sebab pada peringkat umur yang macam tu kita masih peringkat mengenali anak kita, karakter anak kita. So jangan kita tersilap langkah. Pertama, luang masa dengan anak-anak. Kadang kalau mungkin kita tahu tersibuk kan, tapi paling tidak bila sampai ke rumah tu panggil anak duduk sekejap, bincang macam mana sekolah hari ni belajar apa, okey tak. Lepas tu jadi mesej tu kadang yang itu dia akan ingat sepanjang hayat dia, walaupun tu dah seminggu sekali je dapat kan. Kemudian yang keduanya, mula dengan diri sendiri. Kadang kita itu lebih berkesan. Sebab kita ingat ni sebiji panggil bapak dia apa sebab bini ni macam mak kau, sama sebab apa, reflect, anak kita reflect. So kita nak anak kita jadi macam mana. Kalau nak jadi macam kita, perangai kita kena baik lah kan. Dah kalah anak, dah bapaknya pun kejap menyalahkan orang aja, sama lah anak pun akan jadi macam tu. Ayahnya menjerit aja kan, anak pun menjerit lah nanti kan. Itu sebab ada pepatah dulu kata, kalau ayah kencing berdiri, anak kencing berlari kan? Sebab apa? Dia lagi dahsyat pada bapak dia. Tapi bermula daripada pendidikan, reflect. Kadang anak tu kadang rasa budak-budak kecil ni, contoh anak-anak kecil lah kan, kadang dia tengok ayah tak berbaju, dia pun tak berbaju, sonok dekat rumah. Ayah dia pakai kain plekat, dia pakai boxer kan. Mana dia lagi advance tu yang kata kencing berlari tadi tu. Sama lah. Jadi itu sebabnya dalam hal ini dua yang paling simple lah, spend masa dengan anak. Yang kedua, mula dengan diri sendiri. Contohnya, bagi contoh yang baik pada mereka. Jadi kami hari ini ambil peluang untuk buat satu convention. Kita satukan, kita panggil orang-orang yang hebatlah untuk sampaikan. Orang-orang hebat ni siapa? Sebab orang yang uruskan UPKK, lepas tu dan juga orang yang uruskan kemasukan ke sekolah. Jadi hari ini kita ambil peluang untuk adakan convention, kita kumpulkan semua orang yang nak tahu tentang UPKK. Jadi terhasillah convention UPKK 2023. Untuk Hati Murni, kita perasan semenjak ni bila kami serius untuk memberi penerangan tentang kepentingan UPKK, kami nampak
sebenarnya ibu ayah sangatlah nak anak dia berjaya dalam UPKK. Jadi Hatimu ni ambil peluang untuk mengadakan convention untuk hari ini, untuk memberi kefahaman itu kepada ibu ayah terlebih dahulu, dan kemudian kita pun ada jalankan kelas-kelas lah, kelas-kelas tuition dan juga event berkaitan dengan UPKK. Untuk Hatimu ni kita akan ada bootcamp untuk UPKK. Kemudian kita adakan UBS, program Hatimu ni untuk pelajar-pelajar UPKK juga. Dan seperti tahun lepas, kita juga telah jalankan program UFC, UPKK Final Countdown, di mana kita telah kumpulkan 1,200 orang peserta lah dalam event tu. Maknanya sesi penceritaan akhir untuk menuju ke UPKK. Kalau kita tengok pelajar-pelajar sekarang ni, dia mungkin agak susah lah untuk belajar secara online, tapi di Hatimu ni kita cuba wujudkan cara pembelajaran yang interaktif, yang menarik kan, yang boleh menarik minat pelajar, supaya pelajar ni lebih fokus dan lebih tertarik nak belajar secara online ni. Jadi di Hatimu ni pun ada kelas kafah secara online untuk pelajar-pelajar di luar sana yang nak belajar. Sekarang ni ada pelajar-pelajar yang nak masuk kelas petang ataupun kelas agama ni, dia orang tak dapat sebab penuh kan, sebab kelas agak terhad. Jadi alternatifnya boleh belajar secara online lah.